Kita ni Al-kalam. Al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ta'riful kalam. Qala al-imam Sanhaji, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kata Imam Ibnu Al-Jurum, kalam ialah lafaz yang tersusun al-mufidu bil wad'i, yang memberi faedah pada wada', pada bahasa Arab. Ada makna lain lagi pada makna wada' tu, kita sebut lagi lah. Okay. Kalau ni tak ada, tak ada mukadimah ni. Lagi tak ada doa. Kalau kita lama ni, dia akan letak berkaitan taqrizat min ba'dil muhibbin mu'allif ma'a muqaddimati ilmi nahwi wa ba'di fawaidi syekh Syekh wa ahadi talamithi. Depan ni ada muqaddimah ilmu nahwi. Tak apalah, tak ada, kita baca ni. Okay. Kerana jadi macam mana ni? Nak baca mana? Al-kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu mufidu bil wad'i. Bermula kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang memberi faedah pada wada'. Kita baca apa nama ni? Mukhtasar jiddan. Yakni menghendaki oleh musannif annal kalama 'inda an-nahwiyyin, kalam di sisi ahli nahwu, huwa al-lafzu ila akhirih, ialah lafaz al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Fal-lafzu, sekarang dia akan tegang makna satu-satu tu. Bila kata kalam huwa al-lafzu, fal-lafzu huwa as-saut. Lafaz itu ialah suara. Kerana dia daripada lafazah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Apa yang dilafazkan, ditutur, maka penuturan itu ialah maksud di sini ialah suara yang keluar. Huwa as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang merangkumi bagi sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Ka Zaidin, contohnya Zaid. Maka Zaid itu lafaz kerana dia mengandungi suara bunyi yang mengandungi huruf hijaiyah. Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Kerana dia suara yang mengandungi huruf zai, ya dan dal. Fa illam yashtamil ala ba'dil huruf, jika lafaz tersebut tidak mengandungi beberapa huruf, maknanya tidak ada huruf yang khusus keluar daripada lafaz itu. Contoh, ka sautil tabli, seperti bunyi gendang. Fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan lafaz. Tidak dinamakan lafaz, bunyi gendang. Ni kata huruf dia ni tak ada, maka dia bukan lafaz. Sebab itu bunyi yang keluar dalam sembahyang yang membatalkan jika nyata zahir dua huruf. Faham tu? Jika nyata dan zahir dua huruf. Kalau bunyi tersebut yang keluar dalam sembahyang yang tidak nyata huruf, maka dia tidak dianggap percakapan. Bila tidak dianggap percakapan, maka tidak batallah sembahyang. Maknanya bukan sekadar tubik bunyi daripada suara, daripada mulut kita jadi batal, tidak. Nampak tu kesan bila kita faham apa makna lafaz tersebut. Dia ada kaitan dengan ilmu-ilmu lain, fiqh contohnya. Maka bunyi gendang, contoh kita kata kalau tak jelas suara, tak jelas huruf,
Kalau kita kata tengok ni contoh uf, contoh uf. Uf ni jarang Melayu sebut, orang Arab sebut uf. Alif fa uf. Tengok uf, sebut uf. Alif dengan fa. Zahir huruf hamzah dan huruf fa. Itu zahir huruf. Apa tak? Zahir huruf. Maka dalam sembahyang buat dengan sengaja batal. Buat dengan sengaja batal. Kalau tak zahir dua huruf, maka kalau gitu tak batal. Kata deheng batal, deheng yang zahir dua huruf. Okey. Jadi nampak sini. Ka sauti tabli fala yusamma lafzan. Dipanggil apa? Dipanggil sautu. Sautu saja. Bunyi saja, tidak panggil lafaz. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan kata musannif. Lafaz itu ma kana mufidan wa lam yakun lafzan. Sekarang ni dia akan syarah ta'rif. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabun mufidu bil wadhi. Dia akan syarah satu. Apa maksud kalam? Apa maksud lafaz? Terang. Okey, maka keluar dengan kata lafaz itu ma kana mufidan wa lam yakun lafzan. Perkara yang memberi faedah, kita faham, tapi dia bukan bentuk lafaz. Kal isyarah, seperti isyarat. Isyarat, kita mengisyaratkan gini ke cakap, kita tunjuk ke warna. Dia tak dipanggil kalam. Wal kitabati, dan kitabah, penulisan, itu bukan kalam. Wal aqdi, dan juga aqd. Aqdu tu apa? Aqdu tu apa? Ni dia panggil apa? Aqdu, al-aqdu bil yad, makna buat bilang dengan tangan. Arab ni dia buat gini ada maksud 1, 50. Akad ni makna ialah bilang dengan tangan. Dia panggil aqdu. Bukan akad nikah Cuma akad nikah tak. Cuma akad nikah atau akad jual beli. Jadi tak batal. Apa nama, tidak dinamakan kalam kalau akad jual beli. Tu ngagu. Akad ni aqdu bil asabi' bil yad. Di Arab dia ada sistem kiraan dia. Jadi kalau 50 macam Nabi dalam hadis Nabi kan, disebut ulama sebut Nabi SAW mengangkat masa tasyahud ka'abdi sab'ah wa khamsi ataupun sitah wa khamsi, bilangan 65 ke 75, tak ingat lah. Nabi duduk masa tahiyat tu seumpama bilangan 75. Jari tu kedudukan jari gini ni memberi makna bilangan tertentu. Itu maksud aqdu. Wan nusubi, wan nusubi. Wan nusubi. Apa dia? Nusub ni benda sesuatu yang ditegakkan. Kita panggil apa? Binaan yang ditegakkan. Benda yang ditegakkan. Contoh kita kata macam dia, macam tak tiang. Tiang ni menanda. Tiang menanda. Tiang menanda. Makna ini masuk kawasan orang. Jadi itu memberi faedah tu. Benda lagi macam tiang menanda batu kilometer. Itu pacak situ makna ni memberi faedah bahawa ini telah lalu jarak tertentu. Jadi wan nusubi, benda yang terdekat macam mihrab dan seumpamanya. Okay. Ataupun kita panggil apa? Ikutlah mana-mana kawasan larangan kita letak kan. Tak palang maknanya tak boleh masuk. Dia memberi faham. Fahamnya maknanya jangan melampaui kawasan ni. Jangan pergi melampaui kawasan ni. Tak palang gini kan. Tapi dia tu adakah dikira kalam? Tidak dikira kalam sebab dia bukan melafaz. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Tidak dinamakan kalam di sisi nuhah, ulama-ulama nahwu. Ulama nahwu dari segi bahasa luar lagi.
asyarat bi tarfi ainaiha khifata ahliha isyarata mahzunin wa lam tatakallami fa alqantu anna al-qalba qad qala ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Dia dalam makna luas, benda isyarat pun boleh jadi dengan makna kalam. Asyarat bi tarfi ainaiha, kekasihku mengisyaratkan dengan anak matanya, dengan hujung matanya. Isyarata mahzunin, seumpama isyarat orang yang kesedihan. Walam tatakallami, tidak cakap pun. Aku mari jenguk, lama tak jumpa. Dia tengok dengan hujung mata, tapi tak cakap pun. Fa aiqantu anna al-qalba qad qala, tapi aku yakin bahawa dia nak berkata. Dia nak berkata kepada aku, ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami, selamat datang kepada kekasih yang ditunggu-tunggu dan dihajati. Nampak tak? Isyarat dengan mata je. Itu di sisi bahasa lah. Adapun sisi nahwu, dia kena lafaz. Wal murakkabu, okay, apa maksud murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa akthara, iaitu yang tersusun daripada dua kalimah dan lebih. Itu murakkab. Murakkab maknanya tersusun. Kalau satu orang tak panggil kalimah. Ka qama zaidun, seperti qama zaidun, wa zaidun qaimun. Mithalul awal, contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun. Qama zaidun, fa kullu fa'ilin marfu'un. Wa mithalus sani, mubtada'un wa khabar, zaidun qa'imun. Wa kullu mubtada'in marfu' bil ibtida', dan setiap mubtada' hukumnya marfu'. Kenapa marfu'? Dia ibtida', dia duduk pada awal kalimah. Wa kullu khabarin marfu', dan setiap khabar itu hukumnya marfu' juga. Sebab apa dia marfu'? Apa yang menyebabkan marfu'? Bil mubtada', mubtada' yang merafa'kan khabar. Kalau syarib tu, jadi maksud dua kalimah ni walaupun pada surah satu kalimah. Surah satu kalimah. Syarib itu satu kalimah kan, tapi dalam tu ada dua sebenarnya. Syaribah dengan dhamita yang merujuk kepada fa'il. Kalau semata-mata dia tu satu kalimah dan dalam satu kalimah semata-mata, dia macam syarib tu satu kalimah, tapi dalam tu dia ada dua. Maknanya kira dua lah. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu, maka keluar dengan kata murakkab itu ialah isim mufrad atau lafaz mufrad. Ka zaidin contoh. Fala yuqalu lahu kalamun, maka tidak dipanggil kalam. Zaid saja bukan kalam. Kalau zaid kalam tak? Kalam. Sebab apa kalam? Sebab ada fi'il yang mahzuf, yang ditakdir. Ai unadi Zaid, aku panggil Zaid. Ya. Fala yuqalu kalamun aidan inda nuhati. Wal mufidu ma afada faidatan. Okey, mufid pula. Mufid topik dia ni. Mufid. Pusat naja mufid. Ma afada faidatan, yang memberi faedah satu akan satu faedah. Yahsunus sukutu, faedah mana? Afada faidatan. Yahsunu sukutu minal mutakallim, yang sesuai ataupun yang elok di nak kata mana? Yahsunu sukutu, yang menyebabkan eloknya diam, ataupun yang menyebabkan dengannya diamnya daripada mutakallim, daripada orang yang bercakap, wasami'i alaiha, dan orang yang mendengarnya. Apa maksud ini? Dia kata kalam itu selain dia lafaz murakkab, mufid. Mufid ni makna ada faedah. Faedah, apa maksud faedah? Yang elok oleh diam daripada orang yang bercakap dan orang yang dengar. Dengan maksud ayat
bahasa kita kalam ni ayat. Ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna, bila orang dengar tu orang diam. Diam maksudnya orang faham. Tu maksud diam. Orang faham dah. Orang tak tunggu. Orang tidak tertunggu-tunggu. Bila kata Zaid berdiri, Zaid berdiri, maka orang faham ayat tu. Bukan maknanya yahsunus suku tu maknanya dia tak tanya lagi, dia akan senyap saja. Bukan. Maksud senyap di sini, ayat itu difahami. Lepas tu dia diam, tak diam lain cerita lah tu. Maknanya sukuk di sini ialah ayat itu sesuai oleh diam daripada orang yang bercakap dan juga orang yang mendengarnya. Orang bercakap pun dah dia diam ke tak, dia sambung lagi, tak apa dah sambung lagi tu. Maknanya kalau semata-mata ayat itu orang panggil ayat yang telah difahami. Sekiranya orang dengar tu orang tak tertunggu-tunggu, dia orang dah selesai, faham dah. Faham daripada situ, kalimah yang tidak sempurna makna orang nak panggil kalimah yang mufid. Contoh dia kata, jika Zaid datang, in jaa Zaidun, jika Zaid datang, in jaa Zaidun, jika Zaid datang. Adakah dapat difaham daripada ayat tu? Ayat tu sempurna lagi tu. Sempurna lagi? Tak lagi, sebab orang menunggu-nunggu. Itu maksud la yahsunus sukut. Dia tidak mengelokkan dia. Maknanya orang akan nak tanya benda-benda lagi ni. Apa jika Zaid datang? Oh, jika Zaid datang maka saya akan pergi dengannya. Jika Zaid datang maka saya tutup pintu. Jadi bila sebut jika Zaid datang saja, in jaa Zaidun saja, maka itu lam yuhsin as-sukutu, tidak akan mengelokkan, lam yahsunus sukutu, tidak menyebabkan orang tu diam, menyebabkan orang tu bertanya dan tunggu lagi apa nak cakap ni. Yahsunus sukutu minal mutakallimi, dari orang yang bercakap, was-sami', dan juga orang yang mendengar, alaiha, di atasnya, alaiha ay ala tilkal faidah. Dalam hasiah tu disebut tu. Sekarang ni apa yang ditafsirkan dan dipilih daripada makna mufid itu, salah satu daripada tiga makna. Tak apalah, kita ambil apa yang Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni bawa. Khilaf tu nanti kita sebut kalau ada masa lah. Okey. Jadi contoh mana? Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Fa inna kullam minhuma, kerana setiap daripada kalimah qama Zaidun, telah berdiri si Zaid, Zaidun qa'imun, bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Fa inna kullam minhuma afada faidatan, setiap daripada kalimah tu memberi faedah. Yahsunus sukutu 'alaiha, yang mana elok diam di atasnya. Elok diam mana orang tidak menunggu-nunggu lagi, orang dah faham, orang dah reti dah. Minal mutakallim, daripada pihak yang bercakap, was-sami', dan juga orang dengar. Dah kalau tambahan lain, jaa Zaidun, jaa Zaidun hasanul wajhi at-talibu fil madrasah. Tu tambahan sifat-sifat tu tak apa lah tambah pun. Tapi maknanya kalau kita tak tambah pun orang faham dah. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, orang faham dah. Faham dengan maksud ayat itu dikira ayat yang sempurna makna. Okey. Wahiyal ikhbaru biqiyami Zaidin, iaitu memberitahu dengan berdirinya Zaid. Tu nak kamu tu maknanya kita dah faham daripada ayat itu. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika, kerana orang yang dengar, bila dengar perkataan jaa Zaidun qama Zaidun ataupun Zaidun qa'imun, la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Tamamu fa'il yatawaqqafu, yang maka orang yang dengar tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain yang terhenti di atasnya kesempurnaan kalam. Orang tak tunggu lagi kalimah lain untuk faham kalam tu, kerana kalam tu sendiri dah faham dah, sudah dapat makna dah, sampai dah makna dia.
Wa yahsunu aidan sukutul mutakallim, dan dia dan eloklah dengannya juga bahawa dia mutakallim dengan maksud mutakallim tu tidak telah sesuai, dan dia mutakallim dengan maksud sampai dah makna itulah. Makna itu dah sampai. Bukan maksudnya dia lepas tu diam, kan maksud itu Wa kharaja bil mufidi, keluar dengan kata musannif bil mufid, al-murakkabu ghairul mufidi, lafaz yang murakkab yang tidak memberi faedah. Nahwu ghulamu zaidin, ghulamu zaidin, hamba si Zaid, min ghairi isnad syai'in ilaih, tidak ada isnad sanda sesuatu pun pada dia. Dah hamba Zaid apa cerita? Hamba Zaid apa cerita? Ataupun ghulamu zaidin, budak Zaid ni apa cerita? Mari ke, tidur ke, makan, tak tahu. Jadi itu murakkab, sebab murakkab daripada ghulam dengan Zaid, tapi tak ada faedah. Ataupun wa in qama Zaidun, jika berdiri Zaid, ayat tak habis. Walaupun dia murakkab daripada in syartiyah, fi'il qama dan juga isim Zaid, tapi dia tidak ada faedah. Orang tak panggil kalam. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dhikri jawab syarti, kerana kesempurnaan faedah pada ayat itu terhenti di atas menyebut jawab syarat. Fala yusamma kullun minal mithalaini, maka tidak dinamakan setiap daripada dua contoh tadi, ghulamu zaidin dengan inqama zaidun, kalaman, tidak dia bagi kalam indan nuhad, di sisi ahli nahwu. Qauluhu bil wad'i, katanya bil wad'i, apa maksud bil wad'i? Fassarahu ba'duhum bil qasdi, al-mufidu bil wad'i, al-mufidu bil qasdi, yang berfaedah dengan qasad seseorang yang bercakap. Maka bila kita tafsirkan wada' dengan makna qasad, fa kharaja ghairul maqsud, maka keluarlah perkataan yang tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan. Kakalamin naimi, seperti percakapan orang tidur. Orang tidur cakap, dia panggil ngigam. Maka itu tidak dipanggil kalam. Wasahi, orang yang lalai, orang yang terlupa. Fala yusamma kalaman inda nuhati, tidak dinamakan kalam di sisi ahli nahwu. Wa ba'dhum fassarahu bil wad'il arabi, dan sebahagian ulama mentafsirkan wada' itu wad'il arabi, makna perletakan bahasa Arab. Makna kalam yang dimaksudkan di sini ialah kalam yang ada makna pada bahasa Arab. Ada makna. Maka fa kharaja kalamul ajam, maka keluarlah bahasa ajam, bahasa selain Arab. Kat Turki, seperti bahasa Turki, wal barbar, bahasa barbar. Barbar ni belah Afrika, Maghrib Arabi lah asalnya. Kabilah asal tuan kita Manta Syekh Sol Haji. Fala yusamma kalaman 'inda nuhati, tidak dinamakan kalam di sisi ahli nahwu. Mithalu majtama'a fihi al-quyudul arba'atu, contoh yang terhimpun padanya keempat-empat qaid. Lafaz murakkab mufid bil wad'i, ada belaka. Empat itu ialah qama zaidun wa zaidun qa'imun. Fa mithalul awal, contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun. Qama fi'il, zaidun fa'il. Wa tsani mubtada'un wa khabar, zaidun mubtada', qa'imun khabar. Wa kullun minal mithalaini lafzun murakkabun mufidun bil wad'i fa huwa kalamun. Mudah ya? Nama pun kitab mukhtasar jiddan, mudah sangat-sangat. Kita balik semula pada tashwih. Mana dia? Nak baca habis ke? Al-kalam. Qawluhu al-kalam.
al fihi lil haqiqati. Al padanya itu memberi makna haqiqah, makna kalam. Apakah hakikat kalam itu? Li'anna al ad-dakhilata 'ala al-mu'arrafati, kerana alif lam yang masuk kepada sesuatu yang nak ditarifkan. Laha al-'ala al-mu'arrafati laha kama fi al-mutawwal, sebagaimana dalam kitab-kitab mutawwal. Li'anna al-dakhila 'ala al-mu'arrafat laha ay lil haqiqah. Laha ay lil haqiqah. Maknanya bila datang dalam takrif, kita nak takrif siapa? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Maka alif lam tu menunjukkan pada hakikat. Bila alif lam yang masuk pada sesuatu benda yang nak ditakrifkan dalam takrif, maka al itu lil haqiqah. Ala al-mu'arrafat laha ay lil haqiqah. Kama fil mutawwal. Wa ya'duduhu ta'riful matni, dan menyokong pandangan ini oleh ta'rif matan, wa syarhi, dan ta'rif syarah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Biqaulihi ma ba'da lafzi, dengan katanya lepas lafaz wa qila lil ahdi. Apa ni? Biqaulihi ma ba'du. Biqaulihi ma ba'du, dengan kata mereka berdua selepas pada itu dia kata apa? Al-lafzu. Al-lafzu, maka dia mentakrifkan al-kalam. Maka alif lam pada kalam itu alif lam lil haqiqah. Situ. Satu. Titik. Wa qila lil ahdi. Kata pandangan kedua, alif lam pada al-kalam. Alif lam lil ahdi. Lil ahdi itu makna yang maklum. Lil ahdi itu makna yang maklum, yang telah diketahui. Okey. Makna al-kalam tu kalam yang maklum. Kalam apa? Al-ma'hud kalamul Arab. Jadi yang dibincangkan di sini, yang nak kita kata bincang kalam ni kalam Arab lah. Kalam Arab lah. Fa'ulima anna tafsir al-wad'i bil arabi ya'duduhu. Maka kita mengetahui bahawa penafsiran al-wad'i dengan maksud bil wad'i al-arabi menyokong bahawa al pada al-kalam itu lil ahdi. Jadi ahdi sini ahdi apa? Ahdi al-zihni. Dia bukan ahdi zikri. Kalau ahdi zikri, dia sebut dulu dah. Dia pernah sebut sebelum ni. Alif lam pada lil ahdi zikri, al-zikri makna lafaz. Contoh kita kata, kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasulan, rasula. Fa'asaw fir'aunur rasula. Ar-rasula. Rasul pertama, kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ar-rasul yang kedua ada alif lam. Ar-rasul yang kedua itu dipanggil ar-rasul apa? Alif lam tu alif lam lil ahdi al-zikri, kerana rasul tu pernah sebut dah tadi. Sebagaimana kami utuskan kepada Fir'aun seorang rasul, maka telah ingkar Fir'aun rasul itu, ar-rasulah. Jadi alif lam lil ahdi. Ahdi apa? Ahdi zikri. Rasul itu. Sebutin contoh, the. I bought a book. The book. The book makna buku itu. Itu kalau li ahdi zikri. Kalau tidak pernah disebut, maka ahdi al-zihni. Hak kita maklum dalam fikiran kita. Fa'ulima anna tafsir al-wad'i bil arabi ya'duduhu. Habis. Wal kalamu huna bi fathil kaf. Kalam baca dengan fathah kaf. Wa amma bil dhammi kulam. Fahuwal ardu sa'bah, iaitu tanah yang sukar, tanah yang gersang, tanah yang sukar dilalui. Wabil kasri al-kilam wal jarhu. Fal kalamu mimma fal kalamu minal lafzil musallasatil fa. Dia ada 3 bacaan pada kaf.
kalam, kulam, kilam, tapi makna berbeza. Dia ada lafaz-lafaz musallafah ni, lafaz-lafaz yang musallah ni makna yang ada 3 baris. 3 baris boleh baca 3. Kadang-kadang maknanya sama, kadang-kadang makna berbeza. Apa? Kadang-kadang makna sama, kadang-kadang makna berbeza. Jadi kalam, kilam dengan kulam makna berbeza. Makna berbeza. Ada yang makna sama. Juzaf, jazaf, jizaf. Dilalah, dalalah, dulalah. Boleh baca 3. Walaupun dulalah jarang didengari, tapi dia ada wajah. Dalalah, dilalah, dulalah makna sama. Dalalah petunjuk, makna sama. Ada yang berbeza. Contoh macam sini. Hamam, himam, humam, berbeza. Sini kulam. Kalau kalam, percakapan. Al-kulam, al-ardu sa'bah. Al-kilam, al-jarhu. Jarhu. Wa qala Ibnu Ya'ish, yusamma kalaman li'annahu yukallimul qalba. Tengok dia kata, kenapa kalam tu dinamakan kalam? Kerana percakapan ini dia boleh mengguris hati. Boleh mengguris. Jarh ni maknanya mencedera kan. Bimakna yajrahuhu, dengan makna dia mengguriskan hati. Wa minhu qawlu syair, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Jirahatus sinani lahal ti'amu, luka-luka daripada gigitan dia ada boleh luka-luka biasa itulah, luka-luka pada badan itu lahal ti'am, boleh sembuh. Ilti'am ni maknanya tepek balik. Kalau luka darah dia akan bertakuk balik. Takut. Ilti'am tu takut. Wala yalta'im ma jarahal lisan, tapi tidak akan sembuh apa yang dilukakan oleh lidah. Apa yang dilukakan oleh perkataan waktu tak sembuh. Apa? Kalau syair nak syahid mana? Syahid pada asal kalam itu ada kaitkan dengan makna luka. Wa ma'nahu bil fathi. Okey, apa makna kalam dengan baris fathah? Al-qawlu, ialah al-qawl. Wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan yang memadai dengan diri sendiri. Kama fil qamus, bagaimana disebut dalam qamus Al-Muhit bagi Fairuz Abadi. Wal muradu bil qawli ma yatakallamu bihi, sesuatu yang seseorang itu berkata. Yutakallamu boleh kok, ma yutakallamu bihi, sesuatu yang dipercakapkan dengannya. Qalilan kana au kathiran, sama ada sedikit atau banyak. Wa biqaulihi wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan yang dimaksudkan yang memada dengan diri sendiri itu ma yufidu ma'nan, iaitu yang memberi faedah, makna. Wa laisa bil lafzin, tapi dia bukan lafaz. Itu maksud muktafiyan bi nafsihi. Wa itlaquhu 'ala al-ma'na al-awwal haqiqatun 'inda al-lughawiyyin, mengitlaqkan kalam dengan makna pertama, iaitu kalam merujuk kepada qaul, itu itlaqul lafzi 'ala haqiqatihi di sisi ahli lughah. Wa 'ala tsani, mengitlaqkan kalam atas benda yang bukan lafaz tapi dapat difaham, itu majaz. Fa'ala hadza idza nataqta bi Zaidin kana kalaman fil lughati haqiqatan wa in katabtahu fahuwa kalamun majazan. Kalau kita cakap sebut Zaid, maka itu kalam pada hakikat, pada makna yang hakikat, hakikat lughah. Kalau kita tulis Zaid, itu bukan kalam pada hakikat, tapi kalam pada majaz, sebab dia bukan qaul. Qala Ar-Radi, Syarif Ar-Radi, ni ulama-ulama lughah ni,
Al-kalamu mawdu'un li jinsi ma yutakallamu bihi sawa'un kana kalimatan ala harfin kawawil 'athfi aw ala akthara aw kana akthara min kalimatin. Nak baca kat mana lagi? Panjang pula ni. Wa dhamiru fasli yafsulu baina mubtada'i wal khabar 'ala al-asah la mahalla lahu min al-i'rab. I'rab sikit. Huwa al-kalam huwa lafzu. Huwa dhamiru faslin. I'rab dia kan tu. Huwa tu dhamiru fasli. Al-kalam al-lafzu. Mari tengah huwa. Dia memfasalkan, mencerai antara mubtada' dan khabar. Dhamir faslin yafsulu baina mubtada'i wal khabar 'ala al-asah. Jadi 'ala al-asah banyak wajah i'rab, boleh je i'rab. Kalam wal lafzu tu huwa tu mubtada' balik, al-lafzu tu jadi khabar bagi mubtada' tsani, jumlah pada mubtada' awal dengan khabar tsani jadi khabar bagi mubtada' awal. Tapi sini huwa ni atas qaul yang asah dia hanya dhamirul fasl. Dia mari duduk tengah antara mubtada' khabar. Asalnya al-kalam al-lafzul mufidul murakkabu. Wa mari huwa untuk mentakkidkan lagi. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa yasihha an yakuna mubtada'an wa lafzu khabaruhu wal jumlatu khabarun li lafzi. Khabarun li lafzi. Li lafzatil kalam. Khabar li lafzil kalam. Hadha wa qala fil Mughni za'ama al-basriyuna annahu la mahalla lahu min al-i'rab. ثم قال أكثرهم إنه حرف ولا إشكال وقال الخليل اسم. Sekarang huwa tu kata haraf, ada kata isim. وقال الكوفيون له محل. Kufi kata dia ni ada tempat. ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده. Tepatnya Kisai ni ulama lughah Kufi lah. Dia kata tempat dia huwa tu bukanlah mahalla lahu, tapi dia ada mahal, ada tempat. Tempat dia tengok pada selepas itu. Wakal farra bihasabi ma qablahu, katanya tengok pada sebelumnya. Fa mahallu bainal mubtada'i wal khabar. Bainal mubtada'i wal khabar raf'un. Mahal dia di antara mubtada' khabar. Kalau huwa duduk antara mubtada' khabar, huwa tu tempat rafa'. Sebab mana kalau sebelum pun rafa', lepas pun rafa'. Wa baina ma'mulai dhanna nasbu, antara dua ma'mul dhanna. Dhanantu Zaidan huwa al-qa'im. Al-qa'im ada. Maka tempat dia nasab. Wa baina ma'mulai kana raf'un 'inda al-farra wa nasbun 'inda al-kisai. Panjang ni yo. Wal lafzu lafaz huwa fil asli masdar min lafaztu syai'a. Jadi lafaz ini asal dia masdar daripada kalimah lafaztu syai'a. Aku melontarkan sesuatu. Idza tarahtahu, bila kamu lontarkannya. Wa minhu lafazati raha ad-daqiqa, telah mencampurkan oleh pengisar gandum itu akan gandum-gandum tepi. Alat kisar gandum, letak gandum tengah kan, gandum, tahu tak alat pengisar gandum macam tu. Lepas tu dia ada alat kisar dia kan. Kalau kita numbuk tumbuk mana, lesung, dia akan tercampur tepi kan. Tu lafazatir raha tapi alat raha tu alat kisar. Jadi gandum tu diletak tengah, akan dikisar oleh alat tu, adalah yang akan tercampur di tepi. Lafazatir raha ad-daqi idza tarahathu, apabila dia mencampurkan mencampurkan gandum ke tepi. Wa hadha 'ala al-qawl bi anna al-lafza mutlaqur rami. Ini kalau kita bina di atas pandangan yang mengatakan lafaz itu mutlaqur rami, a'ammu min an yakuna min al-fami aw ghairihi, lebih umum sama ada mencampurkan tu daripada mulut atau selain mulut. Maka orang panggil raha tadi pun telah melafazkanlah lafazati ar-raha. Wa yuqalu aidan akaltu tamrata wa lafaztu nawata, saya makan biji tamar dan saya keluarkan, saya kehet, saya
apa nama ni, keluarkan biji dia. Nawah tu biji dia. Wa qala Syekh Yasin. Ni ambil pada Syekh Zuhur ni. Walau biduni idkhaliha al-fama, walau biduni idkhaliha al-fama, walaupun tanpa memasukkan dalam mulut pun, kalau dikeluarkan dipanggil lafzun, lafaz tu Kadza fil hawashi al-isamiyah 'ala al-jami'. Syarah Syekh Jami. Ni kitab-kitab nama besar ni. Dia Syekh Maksud. Mari dia ambil faedah saja. Wa qala fi, panjang ni. Tak tahu faham ke tak. Wa ayuban benda hak penting dalam ni. Ambil ni faedah. Faedah tu surat 10. Ini berkaitan dengan mantik sikit. Kifaidatun qala Ar-Razi, kata Imam Razi, al-lafzu imma an yakuna muhmalan wa huwa ma'lum atau musta'malan. Okey. Lafaz itu sama ada dia lafaz. Satu lafaz sama ada muhmal. Muhmal ni maknanya tak ada makna. Maklumlah, makna benda tu tak perlu, tak ada makna. Lafaz muhmal lah. Cakap kosong, tak ada makna. Atau musta'malan, atau lafaz itu diistimal, ada makna dia. Ala thalathati aqsam, ada 3 bahagian. Lafaz musta'mal ni ada 3 bahagian. Ahaduhuma alla yadulla syai'un min ajza'ihi ala syai'in min al-ma'ani al-battah. Tidak, iaitu tidak menunjukkan suatu daripada juzuk-juzuknya di atas suatu daripada maknanya langsung. Juzuk dia tidak merujuk kepada mana makna langsung. Wa hadha huwa lafzul mufradu. Ini ialah lafaz mufrad. Maka lafaz musta'malun imma yang pertama, alla yadulla syai'un min ajza'ihi ala syai'in min al-ma'anihi, iaitu satu juzuk daripada kalimah itu tidak merujuk kepada apa makna. Itu apa dia? Lafaz mufrad. Maka bahagian pertama, lafaz yang musta'mal, lafaz mufrad. Macam mana nak kena lafaz mufrad? Juzuk-juzuk lafaz tu dia tidak memberi makna pada makna yang khusus. Contoh, farasun. Farasun, apa maksud? Adakah fa menunjuk kepada faras tu apa makna? Kuda. Adakah fa tu merujuk kepada kepala dia? Adakah ra merujuk kepada kaki dia? Adakah sin merujuk kepada badan kuda? Tidak. Itu makna yang tidak menunjuk oleh juzuk kalimah lafaz tersebut kepada makna. Ada? Faham? Ingat boleh? Wa jamalun, adakah jim merujuk pada juzuk unta? Itu makna lafaz mufrad. Wa thaniha alla yadulla syai'un min ajza'ihi ala syai'in aslan. Hina huwa juz'uhu. Amma bi'tibarin akhara fa innahu yahsulu li ajza'ihi dalalatun 'ala al-ma'ani. Iaitu tidak menunjuk oleh satu daripada juzuknya atas satu pun ketika dia tu jadi juzuk kalimah itu. Adapun dengan diiktibar yang lain, maka hasil bagi juzuknya itu makna. Contoh, kaqaulina Abdullah. Jadi di sini masuk dalam bahagian kedua ialah murakkab idhafi. Murakkab idhafi. Apa dia murakkab idhafi? Juzuk daripada lafaz tersebut dia tidak merujuk kepada makna khusus ketika dia duduk dalam lafaz tu. Contoh dia kata ka Abdullah. Abdullah merujuk pada orang. Katakanlah Hanafi Abdullah. Tak, Abdullah. Adakah nama dia Abdu Allah? Adakah Abdu merujuk kepada kepala dia? Tak. Adakah Allah Subhanahu Allah tu merujuk kepada mana bahagian? Tidak. Abdullah itu tidak merujuk oleh juzuk daripada lafaz tersebut kepada makna sesuatu tu ketika dia digunakan. Ketika kita letakkan dia Abdullah tu dengan makna orang. Tapi kalau Abdu tu kita asingkan dengan makna suku, Abdu ada makna, Allah ada makna. Jadi bahagian kedua ni ialah lafaz murakkab idhafi.
ka qaulina Abdullah fa inna idza i'tabarna hadzal majmu' ismu alamin. Kalau kita anggap Abdullah ni sebagai isim alam, nama orang. Oh, ni diri ni Abdullah nama ni seorang. Lam yahsul li syai'in min ajza'ihi dalalatun ala syai'in aslan. Maka abdun tu bukan menunjuk kepala dia. Lafzah jalalah tu bukan tunjuk tangan kaki, bukan. Amma idza ja'alnahu mudhafan ilaihi, kalau kita jadikan Abdullah tu mudhaf ilaihi. Abdun Allah. Jadi murakkab idhafi di sini, tapi makna isim alam lah sini. Isim alam yang murakkab dengan sebagai murakkab idhafi. Jadi hak ni kalau kita andaikan sebagai murakkab Abdullah dengan maksud hamba bagi Tuhan Allah, hamba bagi Allah, maka amma idza ja'alnahu mudhafan ilaihi fa innahu yahsulu li kulli min ajza'ihi dalalatun ala syai'in akhar. Iaitu dia beri maknalah, kalau abdun maknanya hamba, Allah maknanya Tuhan yang wajibul wujud. Wa hadzal qismu nusammihi bil murakkab. Ini dinamakan murakkab. Wa thalithuha an yahsula li kulli wahidin min ajza'ihi dalalatun 'ala al-madlulin akhara 'ala jami'i al-i'tibarati wa huwa ka qaulina al-'alamu hadithun. Iaitu hasil bagi setiap daripada juzuknya dalalah. Setiap daripada juzuknya hasil dalalah, menunjuk makna. Ala madlulin akhar, tapi kepada madlul yang lain, kefahaman yang lain. Ala jami'il i'tibarat, mengikut segala i'tibarat. Wa huwa ka qauluna al-'alamu hadithun. Seperti kata kita, alam itu hadithun. Alam ada satu makna, hadis satu makna. Bila disusun begitu, memberi makna yang berbeza pula. Kita nak khabar bahawa baharu alam. As-sama'u kurratun, langit itu bentuknya kurrah, bentuknya sfera, bulat, bola. Wa zaidun muntaliqun, wa hadha nusammihi bil muallaf. Jadi lafzun musta'malun imma mufradun wa imma murakkabun wa imma muallafun. Nampak? Gitu je lah, mudah je. Wa'lam anna tarkib kathiratun. Muka surat sebelah. Wa'lam anna tarkiba kathiratun. Ketahui kamu bahawa tarkib susunan tu banyak. Minha tarkibu isnad. Pertama kita nama tarkib isnad, iaitu menyanda, ada sandaran. Kita kata kaqama Zaidun, kita isnadkan qiyam pada Zaid. Itu panggil tarkib isnad, yang mana memberi makna, yufidu faidatan. Yang kedua tarkibu idhafatin, yang kedua tarkib idhafat. Ka gulami Zaidin, gulami Zaidin itu tak ada makna baru tu nak tak, ayat tak lekat gitu. Gulami Zaidin idhafat saja. Wa tarkibu masjid, yang ketiga nama tarkib masjid. Ka ba'labak, ka ba'labaka, asalnya ba'lun wa bakun, itu nama tempat. Ba'labakun nama tempat di Beirut. Ba'labakun nama tempat, asal daripada ba'lun wa bakun. Lepas ni akan dalam ni akan sebut dah. Asal nama asal gabung dua. Macam Hadramaut, asalnya hadara al-mautu, maka digabung jadi Hadramaut. Adakah dia idhafat? Tak ada. Bukan makna tu, cuma jadi satu makna dah, merujuk kepada nama tempat, nama khusus. Okay. Inda nahwiyin. Apa dah? Wallahu ta'ala ala wa ala. Cukup lah situ. Tabung Sofi. Baca Mukhtasar Jiddah dia tau. Kayak gini kan takut. Kayak gini nahwu mudah dapat. Kok benda dalam ni mudah dapat. Rugi pun. Waktu kita buka dengan lain lah. Sini saya cuba Mukhtasar Jiddah. Senang bakar ni ke? Senang tak, sebab dia tajwid ni banyak lah. Kalau rasa nak baca Mukhtasar Jiddah, cari ni senang. Ni senang tu. Tidak ganggu. Kalau ni ada bawah ni ganggu.
Ganggu. Boleh kuliah ni tak apa dia dah. Cuma nak baca. Baik kita faham asal dulu. Daripada benda-benda yang kadang khilaf-khilaf ni tak penting mana. Okey. Kat mana mahali? Kat mana kita berhenti? Dekat Misal dulu. Misal dulu 1-0. Mithaluhu qawlu ta'ala idza nudiya lis-salah. Sekarang ni perbincangan berkaitan dengan nasakh kan. Okey. Mithaluhu. Misal contoh yang bukan dipanggil nasakh. Nasakh ni ialah apa dia? Datangnya khitab baharu yang membatalkan khitab yang terdahulu. Datang wahyu baru yang membatalkan wahyu yang terdahulu. Maka faham daripada situ, kalau ada dah wahyu terdahulu tapi wahyu itu dikaitkan dengan tempoh tertentu atau syarat tertentu, maka orang dak panggil dinasakh. Bila habis syarat itu, ternafi syarat atau habis tempoh, dak panggil nasakh. Walaupun ada ayat lain yang menyokong dia pun, tapi orang dak panggil ayat lain itu menasahkan. Sebab wahyu pertama telah diikat dengan tempoh tertentu atau syarat tertentu. Yang dikira nasah tu wahyu pertama ada menyatakan hukum, mari yang kedua nak menafikan hukum tersebut atau tukar, baru panggil nasah. Sekarang ni bagi contoh kepada yang bukan nasah. Tengok. Mithaluhu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ahmi fi darin amin. Mithaluhu qawluhu ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Contohnya, firman Allah Ta'ala, apabila kamu diseru untuk sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu pergi untuk mengingat Allah Ta'ala. Dzikrillah tu mana? Pergi sembahyang. Wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Isunya dharul bai'. Dharul bai' ay utrukul bai', tinggalkan jual beli. Apa maksud dharu? Utruk. Di situ amrun bimakna nahyin. Suruh dengan maksud larang jual. Suruh tinggal. Suruh tu suruh tinggal. Dharu ay utruk. Jadi di situ ada larangan jual beli. Fatahrimul bai'i mughayyan binqida'il jumu'ati. Maka pengharaman jual beli itu ditempohkan dengan selesai Jumaat. Faham tak? Kenapa? Kerana suruh ingat Tuhan, maknanya suruh semayang. Bila suruh semayang, Tuhan kata bila hendaklah kamu pergi kepada mengingati Allah, yakni semayang, dan tinggalkan jual beli. Kita faham bahawa makna tinggal jual beli itu tujuan untuk semayang. Maka larangan jual beli itu ditempohkan dengan habis semayang. Habis semayang tak ada. Sebab suruh pergi as-sa'yu itu tujuan untuk semayang. Okey. Fala yuqalu inna qawlahu ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah nasikhun lil awwal. Maka tak boleh kita nak katakan ayat lepas pada itu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru, apabila selesai sembahyang maka kamu bertebaranlah di muka bumi dan carilah carilah rezeki Tuhan. Makna berniaga baliklah kalau nak niaga pun. Nak jual beli pun jual beli balik. Adakah ayat kedua tu menasahkan larangan dharul bai'? Soal dia. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Adakah fa idza qudiyatis salat itu menjadi nasikh, menasahkan kepada ayat sebelum itu, menasahkan kepada pengharaman jual beli pada ayat Allah dharul bai' wa dharul bai'? Jawapannya tidak. Fala yuqalu inna qawlahu ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah nasikhun lil awwal. Kita tak panggil ayat itu menasahkan yang pertama.
Bukan nasah lah. Bal bayyana ghayatat tahrim. Bahkan dia nak menerangkan ghayah pengharaman, tempoh penghujung pengharaman. Makna hujung pengharaman bila? Sebelum semayang tak? Fa idza qudiyatis salat. Bila selesai semayang, maka jual belilah. Wa kadza qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima 'alaikum, dan diharamkan ke atas kamu saydul barri, perburuan darat. Makna binatang perburuan di darat ni lah, nak berburu. Ma dumtum huruma, selama mana kamu dalam ihram. Orang yang ihram dengan haji atau umrah haram berburu. Buru kijang ke rusa ke arnab kan seumpamanya, haram. Haram berburu. Wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum, dikaitkan dengan ma dumtum huruma, selama kamu masih ihram. Maka la yuqalu nasakhahu, ataupun la yuqalu naskhuhu lah. Situ tulis benda nasakhahu, ada bagi dia tulis benda situ. Nasakha ada bagi, tak ada bagi. Si bagi apa? Baca la yuqalu, tidak boleh dikata sama ada nasakhahu qauluhu ta'ala, menasah akan dia oleh firman Allah Ta'ala, ataupun naskhuhu, baca masdar pun apa, penasahannya ialah firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fasqadu, maka apabila kamu telah tahallul, fasqadu, maka bolehlah kamu berburu. Dalam ayat Quran tadi Tuhan kata wa harima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, diharamkan kamu berburu selagi mana kamu ihram. Mari ayat lepas tu disebut, ayat lain pula kata wa idza halaltum fasqadu, apabila kamu telah tahallul maka berburulah kamu kalau nak. Adakah kita kata wa idza halaltum fasqadu itu menasahkan ayat sebelum ni? Tidak. Kenapa tidak? Li'anna tahrima lil ihrami qad zala, kerana pengharaman, kerana sebab ihram itu li'anna tahrima lil ihram, kerana pengharaman itu berlaku kerana ihram. Haram berburu kerana sebab ihram. Ma dumtum huruma, ay muddata dawamikum fil ihram, muddata dawamikum muhriman, selama mana kamu dalam ihram. Jadi haram berburu kerana sebab ihram. Wa qad zala, dan telah hilang ihram tersebut bila tahallul. Jadi hak ni dia hukum itu dikaitkan dengan illah. Bila hilang illah, hilang hukum tersebut, maka ini tidak dipanggil nasakh. La yuqalu nasakhahu qawluhu, maka tak boleh kita nak kata ini dinasahkan. Maknanya ini bukan dalam bicara nasah. Ini bukan masalah nasah. Ini masalah hukum itu dikait dengan illah. Bila hilang illah, maka hilang hukum. Boleh. Ini nak terang nasah je. Nasah ni memang ada wahyu, khitab baru yang menasahkan hukum sebelum ni. Dan syarat hukum sebelum ni bukan hukum yang ada kait dengan masa ataupun dikait dengan illah. Wa kharaja biqawlihi ma'a tarakhihi anhu, keluar dengan kata musannif. Apa lagi kait ta'rif nasah? Ta'rif nasah ni dinasahkan dengan hukum baru yang kedua. Mana? Dia kata huwa khitabun dalu ala raf'i hukmi al-thabiti lil khitab al-mutaqaddim ala wajhi laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi, dengan bahawa nas yang kedua, wahyu yang kedua, khitab yang kedua tu kediam. Tarakhi ni makna terkemudian daripadanya. Maka keluar daripada perkataan itu ma'a tarakhihi anhu mattasala bil khitabi, sesuatu yang berkait, bersambung dengan khitab, dengan nas yang pertama tadi. Wahyu yang pertama itu
ada sesuatu yang berkait dengannya, dengan wahyu itu, min sifatin, sama ada sifat, au syartin, atau syarat, ataupun istisna. Contoh kata, di sini dia panggil contoh tak? Dia kata contoh dalam tu, dia kata uqtulul musyriki. Tak sedang kita ambil contoh je lah sikit sini. Apa nama ni? Wafi Sawaim. Mana tak contoh? Dalam ni dibagi, walau qila aqiba qouli ta'ala uqtulul musyrikin ay ghaira ahli dhimmah. Bunuhlah, makna perangilah orang musyrikin ghaira ahli dhimmah, orang musyrikin yang bukan ahli dhimmah. Maka bukan ahli zimmah tu, dia itu nak menerangkan kepada musyrikin mana yang dibenarkan untuk kita perangi. Yang dibenarkan untuk kita perang ialah musyrikin yang bukan ahli zimmah. Kalau dalam wahyu atau nas tersebut ada sifat yang disifatkan bersama nas itu, maka orang tak panggil dia itu nasah. Tak panggil nasah. Kerana apa? Kerana nasah ni mesti daripada khitab yang lain, ayat baru, nas baru, khitab yang baru. Kalau dalam ayat tu ada sifat, maka orang tak panggil nasah. Sifat itu orang tak panggil sifat tu menasahkan. Ataupun ada syarat, ada syarat, maka tidak dipanggil tidak panggil nasah. Katanya wa yajuzu naskhul rasmi wa baqaul hukmi. Sekarang ni dibincang bentuk-bentuk nasah. Nasah yang berlaku. Dia kata harus berlaku nasah resam. Resam ni maknanya bacaan lah. Iaitu nasku ar-rasmi wa baqaul hukmi. Dinasahkan bacaan. Rasal maksud tulisan, tapi sini maksudnya bacaan, wahyu itu, tetapi hukum kekal. Wa baqaul hukmi nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Orang lelaki yang sudah berkahwin dan syaikhah, perempuan yang sudah berkahwin, jika mereka berzina, maka kamu rejamlah mereka kedua. Al-battata ay qat'an, secara putus. Mana di sini katanya qala Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar kata, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya ayat ini kami telah baca. Maknanya kata Sayyidina Umar, ayat ini dahulu ada, termasuk daripada ayat-ayat Quran yang diturunkan dan dibaca. Qad qara'naha, kemudian dah kita buka Quran, ada ke ayat itu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakala minallah. Ada ke ayat itu? Katanya pada surah Al-Ahzab lah. Asal ayat ni duduk pada surah Al-Ahzab. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakala minallah wallahu azizun hakim. Asalnya ada di dalam surah Ahzab. Kemudian dia dinasahkan bacaan. Kita buka surah Ahzab, tak ada ayat tu. Tapi hukum kekal. Makna orang yang muhsan, hukumnya ialah dihukum rejam kalau berzina. Itu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Rawahu Syafi'i wa ghairuhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merejamkan muhsanaini. Betul. Nabi rejam orang kedua-dua orang yang muhsan, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaq alaih.
Wahumal muradu, dan mereka adalah yang dimaksudkan muhsanai ini maksudnya wahuma al muradu bisyaifi wasyaikhati, iaitu lelaki yang muhsan dan perempuan yang muhsan. Jadi apa nama ini, pada bacaan ayat tersebut telah dinasahkan, namun pada hukum dia masih kekal. Wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Yang kedua ialah nasah hukum dan kekal resam. Makna hukum dinasahkan tapi bacaan ada. Ini contoh senang je. Wa nahu walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Ni ayat ni. Walladina yutawaffawna minkum, mana-mana yang kematian di kepada kamu, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan isteri-isteri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah dia meninggalkan wasiat kepada isteri-isteri mereka, mata'an ilal haul, sebagai mata'an ilal haul, sehingga satu tempoh masa. Jadi mana memberi mata', memberi apa, sebagai satu kegembiraan kepada mereka. Ilal haul dengan maksud di sini mereka beriddah lah. Wajib mata'an ilal haul, wajib beriddah. Mata' ni mati'uhun, dengan maksud al-i'tidal, beriddah sehingga satu tempoh. Mata'an ilal haul, sehingga haul ni ikutnya apa ni? Haul ialah mata'an ilal haul, setahun. Jadi pada awal Islam, perempuan-perempuan ni iddahnya mata'an ilal haul, sehingga tempoh 1 tahun masa beriddah. Jadi ini dinasahkan dengan ayat Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Pada ayat ini, mula-mula ayat kita, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, wasiyatan li azwajihim, hendaklah memberi wasiat kepada mereka, hendaklah mereka menunggu, mata'an ilal haul, menunggu tempoh setahun, menunggu tempoh setahun. Jadi pada awalnya tempoh beriddah setahun. Ini dinasahkan nusikha bi ayati yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ayat yang datang selepas pada itu yang mengatakan perempuan yang kematian suami beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi kita dapati ayat yang kedua ada dalam Quran, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra ada. Ayat yang pertama yang mengatakan mata'an ilal haul, hendaklah dia beriddah sehingga setahun tu, masih ada. Ini termasuk daripada naskhul hukmi, yang nasah hukum, wa baqa'ur rasmi. Ayat masih ada, ayat masih ada tapi hukum tak ada. Wa naskhu amrayni ma'an, dan nasah kedua-dua sekali ada juga. Apa dia? Nahu hadis Muslimin an Aisyah kana fi ma nazala ashru'a, adalah termasuk daripada ayat yang diturunkan fi ma nazala minal Quran, ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali susuan yang maklum itu mengharamkan anak. Mengharamkan, jadi anak tu anak susu. Anak susu pada awal mula-mula kena menyusu 10 kali susu dengan ibu susu, barulah dia jadi anak susu kepada ibu susu tu. Fanusikhna, maka dinasahkan dia bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, dinasahkan ayat